Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi. Untuk waktu ini, kita nak memberi tumpuan khususnya melihat kepada satu lagi aspek ataupun fokus tumpuan yang cukup utama, iaitu berkaitan dengan sekuriti makanan, kerana ini juga antara perhatian yang akan diberi tumpuan yang cukup penting dalam pembentangan belanjawan 2025. Baik, antara lain 4 strategi akan dilaksanakan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM bagi menyelesaikan isu kekurangan beras putih tempatan BPT. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata salah satu daripadanya adalah pengasingan kuasa beberapa agensi yang akan dilakukan segera. Iaitulah kita cuba untuk buat pengasingan kuasa, iaitu bahagian kuasa kita pecahkan dengan mereka yang terlibat dalam hal industri padi, supaya tidak ada tuduhan yang mengatakan dia memakai satu topi membuat dua tugas. Kali ini dua topi, dua tugas. Yang penguatkuasa lain dan high industri padi lain. Ini cubalah kita, ini melalui libat urus yang kita buat begitu panjang, lama dengan semua pihak, dan soal harga beras dan sebagainya itu belum dibincang secara terperinci lagi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri perhimpunan bulanan kementerian di Putrajaya pada Rabu. Muhammad menjelaskan pengasingan kuasa berkenaan melibatkan bahagian pembangunan industri padi PIP, Kawal Selia Padi Beras KPB dan wakil kerajaan dalam Padi Beras Nasional Bernas. Selain itu, 7 agensi penguatkuasa KPKM pula digabungkan di bawah satu entiti yang namanya akan dimaklumkan kelak. KPKM turut memperkenalkan peraturan melarang campuran beras putih tempatan dengan beras putih import dan perkeliling mengenainya akan dikeluarkan segera. Bagi memastikan isu BPT ditangani secepat mungkin, reformasi pentadbiran turut dilaksanakan melibatkan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP dan Pertubuhan Peladang Kebangsaan NAFAS. Okey, baik, untuk waktu ini kembali saya nak terus bersama dengan Profesor Datin Paduka Dr. Fatimah Muhammad Arsyad. Prof. Datin Paduka Doktor adalah pakar pemasaran dan polisi pertanian. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Prof, kita melihat pada apa yang disebutkan ataupun yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri, khususnya kita melihat kepada 4 strategi reformasi industri padi dan juga beras negara. Kalau saya boleh ulang sekali lagi, iaitu berkaitan dengan pengasingan kuasa, peraturan melarang campuran beras putih tempatan dengan beras putih import, pelaksanaan agenda reformasi perkhidmatan awam melalui kajian penggabungan kesemua penguatkuasa di bawah KPKM dan juga pengumuman reformasi pentadbiran yang sedang dilaksanakan di LPP dan juga di NAFAS. Tapi untuk waktu ini, kita bercakap tentang reformasi industri padi dan juga beras negara. Isu yang paling utama sudah tentu kita melihat kepada isu kekurangan bekalan beras putih tempatan di pasaran. Sejauh mana isu dan juga perkara ini diambil maklum dan bagaimana nak mengaitkan dan bagaimana pentingnya, signifikannya apabila itu bercakap tentang reformasi yang sedang dilakukan ini? Ya, kalau kita lihat negara jiran sekeliling kita, sama ada Thailand, Vietnam, India, China, semua mengalami peningkatan pengeluaran. Ya. Dan bezanya negara ini dengan negara kita ialah campur tangan kerajaan dalam industri beras mereka adalah sangat minimal, hanya yang perlu saja. Tetapi kita, campur tangan kita sangat mendalam, daripada input sampailah kepada import, sampailah kepada ringgit. Jadi kita dapati dalam 4-5 dekad yang lepas, kita telah melihat impact ke atas prestasi sektor padi. Kalau kita nak lihat mengapa pengeluaran berkurang, kita lihat persamaan pengeluaran. Pengeluaran adalah fungsi kepada tanah, buruh, modal, input dan teknologi. Kalau kita kaji satu-satu, sebagai contoh, buruh misalnya kita menggunakan mesin dan memerlukan upah yang tinggi. Modal, petani tidak memiliki modal di tahap sawah untuk beliau membuat pelaburan sebab pulangan adalah rendah. Ya. Dan masalah input adalah besar. Input utama adalah baja, air dan benih. Dari segi air, kita tahu kita punya teknologi tak pernah berubah. Jadi kadang-kadang air masuk lambatlah ya, ataupun diganggu oleh hujan lebat. Dari segi baja memang bermasalah. 50 tahun baja telah dipusatkan kepada satu agensi dan ini menyebabkan masalah kelambatan. Ya, kelambatan dan ini telah direkodkan oleh Ketua Audit Negara. Dan pada masa yang sama tidak ada pesaing. Bila tidak ada pesaing, baja yang diberikan kepada petani adalah baja yang sama untuk semua profil tanah.
Jadi ini tidak dapat membantu produktiviti. Masalah benih pula ya, benih masalahnya adalah masalah struktur pasaran yang berpusat, iaitu pembekal hanya ada 12 orang saja. Dan rata-rata petani komplain ianya lewat dan kualiti tak bagus. Jadi bila air masuk, baja lambat dan juga benih lambat, ia memang menjejaskan produktiviti kadang-kadang sampai 40%. Ya, contohnya macam baru ni di Kedah, oleh kerana 2 bulan yang lepas baja lambat sampai, benih lambat sampai, petani terpaksa menangguh menanam padi. Bila dia tanam padi, dia diganggu oleh masalah hujan yang lebat. Jadi kesan kelewatan khidmat benih dan baja menjejaskan produktiviti. Jadi ini semua adalah disebabkan oleh masalah struktur. Bererti struktur pasaran itu tidak begitu bersaing dan tidak mesra petani sebagaimana negara jiran kita. Prof memberi gambaran yang cukup luas melihat kepada masalah struktur daripada rantaian masalah itu sendiri. Tetapi kalau kita melihat, kalau boleh saya nak tarik salah satu daripada rantaian itu, kita melihat kepada soal masalah yang ataupun cabaran yang sering dihadapi ataupun petani ataupun pesawah itu sendiri. Mungkin boleh dikongsikan kerana bila kita bercakap tentang suara dan luahan daripada petani selain pada modal dan juga baja ataupun benih, apa lagi yang perlu diberi perhatian? Kita nak bercakap reformasi industri, perkara yang besar sebenarnya masalahnya mula daripada kecil ya Prof? Ya, betul. Reformasi yang sering saya cadangkan sebenarnya tidak melibatkan sedikit kos pun pada kerajaan. Contohnya menambahkan bilangan pembekal padi. Dan saya selalu cadangkan supaya dibenarkan petani, sebab petani telah bersawal lebih daripada 1-2 generasi. Mereka tahu untuk menghasilkan benih. Di Thailand, mereka ada polisi satu kampung, satu bank benih. Ya, maknanya dibenarkan petani untuk mengeluarkan benih sendiri. Malahan benih di Thailand diagihkan oleh petani sendiri, koperasi dan sektor swasta. Tapi kita hanya terhad pada 12 orang. Dan mereka ni adalah pengilang dan juga tak tahulah lantikan politik ke. Tapi memang tidak mencukupi. Jadi kita perlukan pasaran yang bersaing dalam benih maupun baja. Dan air itu kita harus melihat kepada India di mana mereka telah menerap drip teknologi, iaitu menggunakan air secukup yang diperlukan, bukan melambak air banyak dalam sawah sehingga menyebabkan kerugian air. Jadi teknologi dan juga struktur pasaran adalah penting. Prof banyak membuat perbandingan industri padi beras negara dengan negara jiran seperti Thailand. Untuk waktu ini, kalau boleh Prof beri sedikit gambaran di mana sebenarnya teknologi kita ataupun inovasi yang dilakukan kalau kita melihat dalam industri tempatan ini, Prof? Kalau kita nak pilih contoh dari segi polisi, kita lihat bagaimana China dalam tahun awal 80-an telah membebaskan petani mereka daripada komun dan memberi 100% kebebasan untuk petani untuk membuat keputusan untuk diri mereka. Tapi petani kita agak terkungkung kerana harga ditetapkan, ya. Kemudian agihan baja kepada satu pihak saja, kemudian benih terbatas. Jadi pasaran tidak terbuka. Jadi ini mencengkam ataupun mematikan daya kreativiti mereka. Ya, jadi kita harus beri peluang kepada petani untuk mereka bebas merealisasikan kreativiti dan juga kehandalan mereka. Prof, mungkin kita nak berehat seketika. Selepas ini, saya nak tanyakan kepada Prof, kita melihat kepada strategi ataupun langkah-langkah yang bakal dilaksanakan di bawah strategi reformasi industri padi dan juga beras ni. Disebut berulang kali, sama ada dalam speech ataupun dalam sidang media yang Berhormat Menteri menyatakan tentang pengasingan kuasa sama ada daripada PIP ataupun bahagian pembangunan industri padi ataupun Kawal Selia Padi Beras KPB dan juga wakil kerajaan dalam Bernas akan segera dilaksanakan. Sejauh mana dan mengapa pemisahan fungsi ini perlu dilakukan dengan kadar segera, itu satu. Kedua, mungkin saya nak minta Prof untuk kongsikan pandangan melihat kepada peraturan yang dinyatakan dalam kenyataan oleh Yang Berhormat Menteri, peraturan melarang campuran beras putih tempatan dengan beras putih import. Apa signifikannya? Kita nak berehat seketika, Prof. Kembali selepas ini.
Baik, kemudian pantau agenda reformasi, kita masih lagi bercakap tentang reformasi industri padi dan juga beras negara, dan perkara ini dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Yang Berhormat Datuk Seri Mohammad Sabo dalam majlis perhimpunan bulanan bagi warga KPKM, yang mana antara lain selain pada melihat kepada industri padi dan juga beras negara, reformasinya kerajaan juga akan mengkaji semula pemberian subsidi bagi telur ayam bagi grade A, B dan C sekiranya bekalan telur kembali pulih dan juga stabil. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohammad Sabo berkata penamatan subsidi itu dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sektor agromakanan yang lain yang lebih mendesak. Muhammad berkata cadangan itu timbul selepas melihat kejayaan penjimatan kerajaan sebanyak 100 juta ringgit susulan penamatan subsidi ayam pada 1 November tahun lalu. Bagaimana supaya jangan terlalu murah, jangan naik terlalu tinggi. Hadirin yang saya kasihi sekalian, apabila kita mengambil keputusan yang tidak popular, iaitu menamatkan subsidi ayam pada ketika itu, ramai yang memperlekehkan usaha kita. Kononnya harga ayam akan melambung. Alhamdulillah, setelah subsidi ditamatkan, harga ayam tidak lagi melambung, dan lebih penting lagi, negara dapat manfaat dengan penjimatan 100 juta ringgit sebulan. Ini yang paling penting. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Perhimpunan Bulanan Kementerian di Putrajaya pada Rabu. Pada 2023, kerajaan memperuntukkan 927 juta ringgit bagi subsidi telur ayam diikuti 100 juta ringgit pada Jun lalu susulan penurunan 3 sen untuk harga telur ayam grade A, B dan C. Baik, untuk waktu ini kita masih lagi bersama dengan Profesor Datin Paduka Dr. Fatimah Muhammad Arsyad. Prof Datin Paduka Doktor adalah pakar pemasaran dan juga polisi pertanian. Kalau sebentar tadi sempat saya selingkan dengan news ataupun laporan berita berkaitan dengan subsidi telur, tapi kita masih lagi nak memberi tumpuan kepada reformasi industri padi dan juga beras negara. Mungkin pada waktu ini di segmen kedua ni saya nak minta pandangan untuk Prof, salah satu strategi ataupun langkah yang diambil di bawah reformasi industri padi dan juga beras negara ini adalah melihat kepada pengasingan kuasa. Jadi Prof, pandangan Prof berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri ini. Pengasingan kuasa satu langkah yang baik, dan gabungan pelbagai jabatan di bawah kementerian itu satu perkara yang baik, di mana mungkin SOP ataupun proses diseragamkan. Itu satu penambahbaikan yang akan membantu kawal selia. Tapi saya ada dua naratif untuk saya kongsikan dengan pendengar. Yang pertama, kalau pasaran itu bebas dan liberal dan cekap, kita tak perlu kawal selia yang banyak. Kurang kos pada government. Tapi oleh kerana pasar padi ini dia selalu dikongkong banyak ruang, ya, macam subsidi ke ataupun penipuan, banyak ruang masalah governance dan juga masalah penyelewengan, ya. Okey. Jadi tetapi kerana Malaysia tidak memilih untuk meliberalisasikan industri tersebut, kita masih perlukan bantuan kerajaan untuk kawal selia. Tapi masalahnya kawal selia yang di sempadan Kelantan tu yang berlaku, orang kata masuk beras murah ke Kelantan pun tak terbendung walaupun polis ada. Jadi masalah pasar gelap di Kelantan tu masih lagi wujud hingga sekarang walaupun kawal selia ada. Okey. Jadi di saat harga berbeza akan berlaku apa orang kata arbitrage ataupun aliran beras daripada pasaran murah ke pasaran yang lebih tinggi. Dan yang kedua, senjata untuk mengawal selia adalah fakta dan data. Tambah era-era sekarang kan, data dan fakta akan memudahkan pegawai merenew untuk mengatasi masalah penyelewengan. Tetapi masalahnya dalam kes padi, kementerian tidak memiliki data. Ia diserahkan kepada pihak ketiga, ya, untuk menyimpan data. Jadi bila pihak ketiga menyimpan data, kementerian mengalami belah kena akses yang lambat, ya, dan priority berbeza. Syarikat tersebut menggunakan data untuk tujuan perniagaan dia. Tetapi kerajaan banyak orang kata kepentingan priority yang kerajaan harus laksanakan, seperti dia harus tahu dia punya profil stakeholder dia, petani, broker ke
pengilang ke, pengguna ke, kemudian perlu kajian permintaan dan penawaran, prestasi pasaran, harga, persaingan, stok, pengeluaran dan macam-macam. Early warning system ke stockpile. Jadi kementerian memiliki penekanan ataupun fungsi yang lebih besar daripada hanya mementingkan faedah syarikat yang memiliki data tersebut. Jadi saya rasa mungkin perlu dipikirkan semula sebab rata-rata di dunia, di tempat lain, di USDA, di UK, data dimiliki oleh agensi dan mereka menganalisisnya dari masa ke masa untuk membuat penilaian polisi ataupun pemantauan. Saya kira beberapa isu yang Prof nyatakan ini bukan perkara baru dan banyak kali Prof nyatakan khususnya di platform Astro Awani ini, tapi mungkin pada waktu ini reformasinya sudah ada, kadang-kadang dasar dan juga polisinya cukup cantik, tetapi ada beberapa isu berkaitan dengan pelaksanaan ketirisan seperti apa yang Prof katakan, seperti pasal gelap itu masih lagi berlaku dan juga datanya. Mungkin pada waktu ini ke hadapan, bagaimana nak memastikan pelaksanaan reformasi ini dapat berjalan dengan baik seperti apa yang dihasratkan? Kerana seringkali kita bercakap tentang industri padi dan beras negara, seringkali kita akan bercakap dengan alasan, kita isu yang paling besar kita kekurangan bekalan beras kerana kita hanya dapat menampung sekian jumlah, hanya dapat 20 juta, nak menampung 30 juta. Tetapi kita ada dasar, kita ada reformasi, kita ada polisi yang banyak telah dibincangkan termasuk oleh Prof. Tapi mungkin pada waktu ini sejauh mana pentingnya untuk kita melihat ketulusan untuk pelaksanaan selepas ini, melihat kepada reformasi yang telah digariskan oleh Yang Berhormat Menteri ini? Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Sabri pernah menyebut masa saya jumpa dia hari itu, dia kata Brazil kata dia melihat perbandingan Malaysia dengan Brazil dan Brazil kata dia tidak memberi subsidi kepada petani dia. Dan sama juga dengan Vietnam, sama juga dengan India ataupun Thailand maupun China. Yang diberi kepada petani adalah teknologi dan khidmat pengembangan. Itu saja. Dan support yang banyak dari segi infrastruktur, infostruktur, teknologi, dan di India pelbagai apps, pelbagai startups yang membantu sektor padi di India. Dalam masa 10 tahun, India telah berjaya menjadi pengekspor besar beras di dunia. Nanti kalau kita tidak menerima hakikat ini, apa lagi yang kita nak fikirkan lagi? Kita telah mempertahankan sistem campur tangan ataupun perlindungan yang mendalam dari input sampai ke runcit selama 52 tahun. Jadi kita nak meneruskan polisi yang sama dan mengharap impact ataupun prestasi yang berbeza. Saya rasa kita tidak akan capai. Selagi kita tidak berani merubah struktur industri tersebut, kita tidak akan mendapat prestasi yang baik. Seperti saya sebutkan tadi, setengah strategi yang pernah saya cadangkan akan tidak membebankan kerajaan. Contohnya, kita banyakkan pembekal benih ataupun kita galakkan petani memiliki memproses beras. Ya. Mereka tidak dibenarkan memproses beras. Dan kita tahu sekarang kita tak perlu menggunakan kilang-kilang besar-besar sebiji rumah. Ya. Kalau di Jepun misalnya, kalau pengguna kalau beli beras, dia beli padi. Dan di kedai itu sendiri, padi itu diproses menjadi beras. Berarti kita tidak perlu kilang-kilang besar. Jadi kilang-kilang kecil ini membolehkan petani untuk memproses beras. Ya. Jadi itu adalah di antara beberapa langkah liberalisasi yang boleh membantu petani. Banyakkan pembekal benih, benarkan petani juga menjual baja. Kita tidak ada usaha baru langsung selain daripada agensi yang sama, PPN dan PPK selama 50 tahun. Tidak ada pun siswazah yang saya tengok yang membekal baja. Tidak ada pun pertumbuhan SME ataupun IKS dalam bidang beras. Saya selalu sebut dalam bidang beras kita hanya ada beras, tepung beras, bihun, budak sejuk, itu saja. Walhal kalau di Jepun ataupun Thailand, industri yang berlandaskan padi dan beras adalah ratusan produk. Jadi bila ratusan produk hiliran banyak, makin nilai beras itu adalah tinggi. Ini kita tidak ada. Yang ada pun mungkin jerami, itu saja. Jadi industri itu melembab dan seperti yang beberapa pihak nyatakan, kesan perlindungan yang sangat mendalam ini adalah deindustrialisasi, iaitu industri itu tidak bertumbuh dengan pantas. Ya. Dan beberapa liberalisasi yang saya ketengahkan dahulu tidak melibatkan banyak dana daripada kerajaan, hanya sokongan dan juga mungkin kawalan dari masa ke masa. Prof, satu lagi saya kira yang cukup penting adalah melihat kepada
strategi yang diperkenalkan dari bawah reformasi ini adalah peraturan melarang campuran beras putih tempatan dengan beras putih import. Adakah cadangan ataupun pelaksanaannya itu nanti akan menjadi satu game changer pada baru, ataupun bagaimana nak memahami strategi yang dilaksanakan ini? Saya pun heran, takkanlah kita nak makan satu jenis kualiti beras saja, beras tempatan yang dicampur dengan beras import. Ya, jadi kalau ikut konsep ekonomi ataupun industri yang dinamik, ya, yang berorientasikan pengguna, perlu ada banyak kepelbagaian produk, ya. Dan itu naratif pertama. Naratif kedua, dikala ada perbezaan harga di atas satu komoditi, sebagaimana berlaku di sempadan Siam dan Kelantan, akan berlaku arbitrage, iaitu produk yang murah akan masuk ke kawasan yang harganya tinggi. Jadi apa yang berlaku di Malaysia ini ialah beras tempatan yang disokong dengan harga murah RM2.50 akan dicampur dengan beras import. Jadi rata-rata kita di Semenanjung ni makan satu jenis beras saja yang telah dicampur. Jadi adakah ini yang kita kendaki? Dan kalau kita kata kita boleh kawal ataupun mengurus campuran beras tempatan dengan import, memang tidak mungkin selagi kita tidak ada gadget, scientific gadget ataupun yang boleh mengesan, ya, traceability gadget untuk mengesan yang ini beras tempatan dan yang ini beras import. Dan ini memerlukan sains, memerlukan R&D. Sebab saya tahu di India mereka telah mencipta satu apps dipanggil Traceability App untuk menguji kesahihan benih, kualiti benih, ya, di tahap pengeluaran. Jadi mereka telah melaksanakan pelbagai kajian untuk mengawal kualiti benih. Kalau kualiti benih boleh dikesan ataupun dikaji, saya yakin sama juga beras, ya. Tama-tama kita akan dapat banyak syarikat-syarikat besar AI akan datang di Malaysia ni. Kita boleh guna kepakaran kita untuk membina apps dan juga menggalakkan pelbagai startup, ya, untuk membantu petani kita. Prof, mungkin yang terakhir sekali, menjelang beberapa hari ke hadapan ini, minggu hadapan 18 Oktober sudah tentu melihat kepada salah satu lagi tumpuan penting, pembentangan belanja 2025. Pandangan Prof dan juga mungkin harapan Prof untuk melihat dari sudut security makanan, tak kiralah sama ada industri padi beras ataupun secara keseluruhan kita bercakap tentang security makanan ini, Prof. 3 naratif. Yang pertama, kalau kita pergi business as usual, ya, prestasi kita akan, kalau tidak sama, akan lebih memburuk. Dan telah terbukti. Ya, telah terbukti produktiviti menurun, petani tak cukup pendapatan. Sekarang nak minta harga subsidi naik kepada 2008, kerajaan pun sudah pening, ya, kena naikkan subsidi. Walhal kalau kita bukakan pasaran itu sikit-sikit, kerajaan tak payah memberi subsidi banyak yang seperti disebutkan oleh YB tadi, ya. Malahan di negara lain, di India, Thailand, subsidi tak banyak pun, ya. Kita daripada baja kepada benih, kepada chemical, sampai ke pengairan, sampai ke tunai, semua kita bagi subsidi sehingga petani kita hilang kreativiti dia, ya, dan bergantung pada subsidi. Bila ditarik subsidi nanti dia rasa lemah. Walhal mereka dengan pengalaman mereka ada, mereka boleh berinovasi dan juga mendapatkan produktiviti yang tinggi. Pada masa sama kita tidak menarik pengusaha ataupun graduan ke dalam sektor ini sebab pulangan yang rendah. Baik, terima kasih Profesor Datin Paduka Dr. Fatimah Muhammad Ashar, pakar pemasaran polisi pertanian. Jika ada kesempatan lain nanti kita akan bercakap tentang isu dan juga topik meliberalisasikan industri padi dan juga beras negara. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Pantau agenda informasi, saya Fauzi Zain. Salam hormat.